Maka manakala diperoleh segala perkara ini, maka harus ia ijbarkan dia. Maka jika tiada diperoleh segala syarat ini, maka tiada sah nikahnya itu, jika ada kurang satu daripada segala syarat yang tiga perkara yang dahulu itu. Maka manakala, maka tak kala ataupun apabila didapat segala perkara ini, maknanya syarat-syarat al-fahdah. Ini maknanya segala syarat-syarat untuk ijbar. Maka harus ia wali ijbar paksa akan dia perampai tu. Mana harus sah, boleh ia memaksakan akan dia akan perampai tu. Sah. Kalau cukup syarat tersebut sah. Apabila sah ijbar, maka sah ni sah nikah. Maka jika tiada diperoleh segala syarat ini, kalau sekiranya ialah tidak dapat syarat-syarat tersebut, syarat ini macam syarat al-fahdah. Ini mana al-fahdah, maka tiada sah nikahnya, tak sah nikah. Tak sah nikahnya. La ala sawab, maka tidak sah ijbarnya. Dabik la ala sawab, maka tidak sah ijbar, maka tidak sah nikah. Dabik itu la ala sawab, tiada sah ijbarnya, bahkan haram. Tetapi nikahnya sah. Nikahnya sah. Sebab kita jangan lupa, dia sebut dah ni, maka harus syarat ini adalah harus mengerjakan jua. Tidak syarat sah ni, sah nikah. Nampak? Bukan syarat nak sah nikah, hanya bagi syarat nak sah buat kerja, kerja sahaja. Tiba-tiba sini nyatanya maka tidak sah nikahnya, tu masalah tu. Maka tiada sah ijbarnya, tu yang betul. Kita tak salah. Baik. Dobit molek lah kita. Tapi lah ni tak apa, sebabnya live ada, tapi takut kita malah dengar. Bahasa dengar puah dah, bahasa itu dah kadang nak dengar semula pun. Sebab tu dobit molek domai. Maka tiada sah nikahnya, mana tidak sah ijbarnya. Adapun nikah sah. Dah baik gitu nah. Maka al-sawab tiadanya sah ijbarnya. Lepas tu nak tambah bahkan haram. Ataupun tetapi haram. Jenis haram nak ijbar. Dan nikah itu sah. Nikah tu sah. Nikah sah. Jumlahnya ijbar tu haram. Paksa tu haram. Kalau nak paksa anak nikah cara gitu, hukumnya haram. Tapi tetapnya sah. Maka tiada sah ijbarnya, bahkan haram. Dan sah nikahnya. Patut gitu. Ataupun mungkin kita itu jatuh banyak. Kemungkinan kita tu jatuh banyak sebenarnya, maka tiada sah ijbarnya. Itu patut gitu. Bila mengatakan tidak sah ijbar tu, jika ada kurang satu. Tengok sini, maka jika tiada diperoleh segala syarat ini. Tiba-tibanya jika mari buat apa pula? Sebabnya sebut dah ni ke? Kalau tak ada syarat tu. Mengatakan ialah tidak sah ijbar. Bukan hari itu jika ada kurang. Mana jika didapati, ada mana didapatikan kurang satu daripada segala syarat yang tiga perkara yang dahulu itu tadi dah. Tiga syarat itu adalah bukan syarat sah. Hanya bukan syarat sah nikah, hanya syarat harus melaksanakan haji. Nak kerja saja. Pertama apa dia? Iaitunya jangan kurang mana mahar misi itu tunai. Yang pertama tunai. Kalau tidak tunai, sah nikah. Tapi haram. Mana paksa lah. Itu dia. Dan yang keduanya bahawa belanja negeri. Kalau belanja bukan belanja negeri, sah nikah, sah. Tapi ijbar tu haram, paksa tu. Yang ketiga adalah jangan laki-laki itu sangatnya tua masalah. Kalau ialah suami itu sangat tua, pak paksa boleh? Boleh. Tunggu masalah. Umur 70. Anak dia umur belas ya. Pak nak paksa suruh nikah dengan itu. Paksa gitu. Boleh tak? Boleh. Haram ya. Cuma sangat tua sangat. Kalau 70 gagah lagi tak apalah. Tu. Dia tak agak dah tu. Masalah dah itu. Ataupun kaya masalah. Habis. Kalau tu maknanya kalau luput satu, hukumnya haram. Tapi sah nikah. Tetapi jika nikah dengan kurang daripada mahar misi, dalam hal gitu, dalam hal katanya bahasanya hukumnya ialah tidak sah ijbar tadi. Tetapi jika nikah dengan kurang daripada mahar misi, maka batal mahar musamma juga. Betul? Batal mahar musamma. Jadi dia paksa anak dia.
Dia paksa anak dia nikah. Nikah tiba-tibanya lahnya mahar musamma tu. Tak siapa yang mahar misri masalah. Kurang. Sebab tu sini mana kurang pada mahar misri. Jadi dengan bahasanya mahar musamma tu murah. Hak dia sebut lain akad tu. Musamma hak sebut. Musamma mana tu mazkur. Hak yang dia sebut maknanya tumah kahwin, hak dia sebut dalam akad murah sangat. Sepatutnya perempuan tu harga misri dia, harga upama dia, harga sepatutnya dia adalahnya 10,000. Pak nikah 8,000. Ada paksa nikah tak apa, biarlah aku nak aku nikahnya 8,000 badan dah. Padahal sepatutnya 10,000. Hak batal mana musamma tu? Hak musamma tu batal. Kalau lebih tak apa. Lebih tak batal. Masalah paksa ni lebih tak batal. Kurang batal. Batal mana? Batal musamma seboleh akad tu. Batal tu. Sebab tu dia terbatal. Ada, maka batal musamma ju'. Isi kamu seboleh akad tu. Tiada batal nikahnya, nikah tak batal. Nikah tak batal dah. Sebab tu mana bukan syarat nak sah nikah. Hanya panggil syarat sah ibadah saja. Maka wajib atasnya atas suami habis. Maka wajib atasnya suami wajib apa? Mahru mislin. Isi kahwin sepatutnya. Nak bayar semula dah. Bayar sepatutnya. Dan sunat bagi bapa atau nenek. Maknanya boleh mujbir. Apabila berkehendak ia bapa atau nenek kahwin kehendak akan berkahwinkan anaknya yang bikir, yang dara, lagi balik. Lepas dah balik dah. Meminta izin. Fa'il baginya sunat ataupun naib fa'il. Bukan fa'il sebenarnya disunatkan. Sunat mana disunatkan? Yustahabbu. Atau sunnah. Naib fa'il tu. Sunat apa dia? Sunat meminta. Minta apa? Izin. Izin daripadanya anak. Minta. Kalau dia anak dia dah balik dah. Tiba-tiba nak paksa nak nikah anak dia, mintalah aulanya, afdalnya kita minta izin. Buat apa? Supaya baik hati. Supaya tak marah dah. Kalau lepas dah nikah buat apa? Ayah nikah saya gini-gini. Ayah minta izin dah dulu ke? Supaya tidaknya timbul masalahnya perbalahan kemudian ni. Ini sunat. Dan izinnya itu mubtada. Dan izinnya barulah izinnya izin anak yang bikir yang balik tu. Anak dara izin itu memadalah dengan diamnya dengan dia. Maknanya boleh. Ada. Fatimah ada. Ayah nak nikah tu nak nikah awak dengan Kifli ni masalah. Jadi biasanya tu ya dah tu. Anak dara adalahnya diam tu izin dah. Kerana malu. Dia nak sore-sore malu. Ya lah ayah saya malu. Jadi itu faham dah. Anak dara minta izin adalah boleh diam. Ya betul. Boleh dah. Lain pada janda tak malu. Tu galik lah janda tu. Maka wakil wali yang mujbir itu seperti wali mujbir juga mubtada. Habis. Maka wakil wali mana wakil bagi wali yang mujbir itu khabar. Ialah seperti wali mujbir juga supo. Dah wali mujbir je wakil kau orang. Wakil kau tak imam. Maka tak imam supo dah hukum dia. Supo kau dah pada harus nikah dan lain nikah. Harus. Dia wakil dah ke supo nikah orang lain ke apa belaka nah. Pak je boleh buat agama hak wakil pun boleh buat gitulah. Maka adalah balik itu habis. Maka adalah balik itu ada kalanya dengan sampai umurnya 15 tahun qamariyah. Ni tafsir sini. Maka adalah balik ini nak panggil orang tu balik itu ada kala mana terkadangnya balik itu ialah dengan sampai umur bagi seorang tu. Sampai 15 tahun qamariyah. 15 tahun qamariyah. Ini sebenarnya mana ibarat sampai. Ini bukan sampai sampurna. Ibarat sampai sini mana sampurna. Bukan sampai bukan maknanya balaga khamsah dah. Maknanya itu sampai itu mana sampai 15, mana sampai sampurna 15. Sampai sampurna dah. Sampai su' dah. Su' 15. Maksud 15 Bukan maknanya hari ini 14
akhir 14, esoknya 15. Esok tu tak. Bukan gitu. Sampurna 15 masuk 16 tu. Sampurna 15. Ini mazhab kita Syafi'i dan jumhur ulama. Adapun mazhab Hanafi adalah 18. Mazhab Hanafi balik umur adalahnya 18. Sekurang-kurang 18 tahun. Itu mazhab Hanafi. Dia panggil balik adalah 18 tahun. Kita 15 masuk 16 dah. Tak ada mari uzur, tak mari mimpi, tak biasa mimpi, tak biasa keluar mandi, semua tak biasa. Esok 16 ya. Esok tu ada dah panggil balik. Tapi kiranya umur tu kira boleh apa? Qamariyah yang maksudnya anak boleh. Mana kira tahun Qamariyah bukan Syamsiyah. Kalau Syamsiyah tu ya tak ada kurang, tak ada lebih. Kalau panggil Syamsiyah hak kira matahari. Atau Ahmad Saleh tu, iaitu 365 hari, tak ada kurang, tak ada lebih dah. Tu Qamariyah, tu Syamsiyah, hak ni Qamariyah. Qamariyah tengok nak boleh. Boleh tu ada yang kadar kurang, ada kadar yang naik. Lebih gitulah. Sekurang-kurangnya 28. Tu dah. 8 hari, 29, 30. Itu. Tu boleh Islam kira hak tu. Tapi Islam kita hari ni baliknya kira nak raya ya. Nak raya, nak hari Arafah hari tu kira nak boleh lain tak kira dah. Patutnya titik boleh kita kira. Nak kira nak boleh tu. Itu Qamariyah. Mana terkadang yang cukup umur 16. Maknanya cukup 15 masuk 16. Dan ada kalanya dengan ihtilam. Ihtilam sini asal mana ihtilam, mana mimpi. Mimpi keluar air mandi. Jadi apabila ihtilam terima mimpi keluar air mandi, maka dalam kitab yang dah tafsirkan murad kata ihtilam sini murad dia adalah keluar air mandi. Adalah keluar air mandi. Bukan maknanya mimpi. Dalam mimpi itu nampak apa? Nampaknya pacar air mandi. Ada pacar air mandi. Bangun tengok tak ada. Tu tak bukan murad. Bukan makna tu mimpi keluar air mandi, bukan mimpi nampak keluar air mandi. Jangan salah faham bahasa Melayu situ. Maknanya mimpi serta keluar air mandi ataupun ialah keluar air mandi tu. Yang naknya keluar air mandi, cuma keluar air mandi dengan cara mimpi galiknya. Sebab apa? Tu dalam hadis pengilahan bahasanya Nabi sebut ihtilam. Kerana ialahnya orang tu manusia ni galiknya dia keluar air mandi secara mimpi. Dah kebanyakannya keluar air mandi secara mimpi dah. Apabila sampai umur balik auto dah tu galiknya mimpi, lepas tu keluar air mandi. Sebab tu ibarat ihtilam. Ibarat ihtilam. Tapi muraknya keluar air mandi lah. Sama mimpi atau tidak samalah. Siap hari. Dah. Tak ada tidur pun. Tapi keluar air mandi pacar. Lepas tu mana air mandi tu pacar tak acar tak kira. Air mandi panggil air lazat. Jadi air keluar yang adanya ilahnya yang ada berasa air tu. Dia nak keluar air mazi, air wadi, tu dak dah. Tu air kecing, tu dak. Air kecing, air wadi, air mandi tu. Yang naknya air mandi dia keluar ni bertolak tak, main air dafik, mimma indafik, dak tolak, dia tolak. Tak serupa air itu air mandi atau air mazi atau air wadi. Artinya dia keluar tidak pacar dah. Ni pacar. Dan keluar pula kita ada perasaan. Dan selepas keluar kita berasa lemah tubuh badan, rasa lemah lemak. Daripada keluar kita berasa lemak. Rasa lemah, rasanya tak erak. Tu air mani. Lepas tu keluar air mani dia tanya, ihtilam. Jikalau yang katanya ialah ihtilam jikalau tiada sampai umurnya sekalipun, walaupun tak apa umur lagi, tak apa 15 lagi. Dah tak apa 15 lagi. Tetapi sini dan sekurang-kurang masuk ihtilam, bukan istilam, ihtilam. Kita salah tu. Kalau istilam tu gini, istilam tu supaya kita pergi buat umrah ke, buat umrah buat haji ke, kita tawaf. Tawaf tiba-tibanya sunat kita nyalah kucuk tu hajat diswak. Hajat aswad. Tapi kita tak boleh siapa. Ramai orang masalah sunat kita istilam, labai tangan. Ada? Ada syak tak tanya tu. Yang paling dada banyak orang paling dada. Tawaf tiba nak sampai hajat aswad dia paling gini. Lepas tu kalau yang paling yogi tu ilahnya tawaf tu tak cukup tu, tak cukup keliling. Kalau dada bahu ni nak keluar padanya padanya tu ain Kaabah. Dah keluar pada ain Kaabah, keluar dah. Kita berjalan berarti mana pusingan kita tak cukup, tak bila tu.
Ada banyak orang tawah dia, tawah dia pusing. Jauh tidur dia pusing lagi. Orang tolak belakang ni. Jangan buat gitunya. Ada. Letak gitu. Buat itu kucuk-kucuk dah. Ada. Buat kucuk. Dah. Istilam. Kalau kita yang paling boleh, jangan pergi duduk dia. Paling pak gitu duduk dia. Lepas tu kita nak pergi pusing pula. Kita pergi. Balah bila cukup. Dah boleh bila cukup. Kalau tidak kita pusing bola tu baru bila. Apa ingat ni bila tak cukup keliling je. Banyak kata nak buat tawaf ni orang ngaji bab haji lah. Ada bab haji bab tawaf pula. Ihtilam ni sini morat sini ihtilam. Dan sekurang-kurang masuk ihtilam itu 9 tahun genap masuk ke 10. Tu dia. Sekurang-kurang itu mana 9 tahun genap mana tahdid. Genap sini mana tahdid. Masuk 10. Mana masuk tahun ni ke 10. Tapi boleh Islam. Sini dia tanya genap. Sekurang-kurangnya lah genap. Ini pendapat satu kaul ni. Kaul muktamad mazhab kita Syafi'i tak takriban. Kaul mazhab kita yang muktamadnya dalam kitab yang Anas sebut dan kitab lain lagi yang sebut. Bahasanya bukan maknanya genap. Takriban. Takriban mana lebih kurang. Kalau genap ni mana tahdid. Tak lebih tak kurang. Tu tahdid. Cakap ada had. Dah itu had. Tapi sebenarnya muktamad mazhab kita tak takriban. Kurang lebih. Kurang lebih apa? Kurang lebih mana? Tidak sapanya sekurang-kurang suci. Dah. Tidaknya lahnya sapanya sekurang-kurang suci. Maknanya ada berapa hari lagi? 14 hari lagi. 14 hari lagi baru masuknya 9 tahun. Ini tahun yang ke-8 dah. Tahun yang ke-8 adanya 2 minggu lagi cukup 9 tahun. Tiba-tiba keluar air mani. Tu ya. Bila-bila tengok gua ada ni. 14 hari lagi, maka 14 hari itu tak siapa sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang suci adalah 15 hari 15 malam. Tu dia. Sepatutnya mana bukan sekurang-kurang suci, sekurang-kurang mari haid dan sekali suci. Mana 16 hari lagi. Kalau ada 15 hari lagi atau 16 hari lagi, cukup umur 9 tahun. Cik tengok, akunya ada. Cik tengok, adanya 16 hari lagi, baru cukupnya tu, baru masuk tu tahun yang ke-9. Tiba-tiba keluar, nampaknya tu dekat masalah. Bangun, tengok, pak duk kain. Buat apa ni kain ke? Dah, buat apa khas-khas ni? Buat apa air ke apa ni khas-khas ni? Ada? Maka tak ada air lain, air kecil tak ada khas. Air wadi, air mandi pun tak ada ke? Air mandi tu, air mazi tak. Makanya tiba-tiba duk tidur 2 orang. Sebelah kitanya sain masalah. Sain janggut dah. Maknanya air tu adalah bukan air kita, bukan air budak tu. Air sini adalah bukan air budak tu. Ini masalahnya budak tafih. Tafih kecil-kecil ke? Umur 8 tahun lebih lagi duk. Lepas tu suruh duk sekali dengan bilik sekali. Bangun-bangun tengok kain dia kau seluar dia kan ada basah-basah. Ada, dia cek umur dia tak apa lagi. 16 hari lagi. 16 hari lagi baru cukupnya baru masuk 9 tahun. Makanya air mani tadi adalah bukan air mani dia, hanya air mani orang lain. Ada air mani dia, bukan. Ya kena adanya 13 hari lagi. Ataunya 10 hari lagi cukup 9 dah. Atau umur 9 tahun dah. 9 tahun cukup 9 tahun dah. Cukup 9 tahun dah hari ni. Masuk tahun yang ke-9. Tiba-tibanya bukan masuk tahun 9, maaf. Mana masuk tahun 10, mana 9 tahun takriban, bukan 8 tahun takriban, maaf tadi. Manalah itu 9 tahun takriban, maknanya ada seminggu lagi. Atau 10 hari lagi masuknya tahun yang ke-10. Masuk 10 tahun dah. Makanya itu air mani dia dah. Bangun tengok tak sah tak kata okey, hak dia dah. Dah. Maka dia hukum balik. Hukum balik mana 9 tahun takriban. Itu yang muktamad. Tapi sini tergenap. Genap mana tahdid. Ni pendapat dhaif lah, pendapat muktamad takriban. Sebab tu Abu Hanifah ada dihikayatkan bahasa Abu Hanifah boleh puasa. Abu Hanifah boleh puasa. Boleh puasa duk ngajar bab puasa, bab batal puasa. Duk ngajar bab perkara batal membatalkan puasa. Tiba-tiba ya, duk ngajar minum air sehari. Kita tanya Syekh, apa minum air tu adalah masuk air dalam rongga tu batal puasa. Kita aku tak balik lagi. Mana walaupun 9 tahun tapi tak
Balik lagi kerana air mani tak keluar. Hak ni masalahnya ihtilam, masalah keluar air mani. Bukan bermaknanya apabila 9 tahun tu keluar air mani dah. Tapi kalau budak lah ni boleh jadi sebab budak lah ni banyak makan ataupun ilahnya tengok video, tengok ni tengok tu cepat mari tu. Dulu ada lama. Dulu umur 9 tahun duk lanja lagi lah ni umur 7 tahun pandai malu dah. Dulu dah belah 10 tahun, 11, 12 duk lanja lagi tak main tak malu tak kan. Tak ada itu lagi masa budak-budak dulu. Dia tak tahu gapo kan. Dan ni masalah Yahudi duk hajar macam-macam dah. Dok cecik yang hajar duk kucu, hajar duk peluk, hajar panakas ni. Dok cecik umur 4 5 tahun panah dah. Yahudi hajar tengok. Hanya moya terkadang mana cukup 9 tahun. 9 sini segenap masuk 10 ya masuk ke tahun ni ke-10. Maka alamat ini, alamat dua alamat ini bersekutu berkongsi. Ada berlaku bang pada laki-laki dan perempuan apa ya bang adanya air mani. Ada pun ada air mani ke? Ada berlakunya padanya zaman Rasulullah tu. Hadis riwayat Muslim tu. Ada seorang sahabat tu, sahabiah dia tanya, "Ya Rasulullah, orang apa yang ada air mani ke?" Ada. Lepas tu ke Siti Aisyah itulah kata orang puan ni mari buka ke aib ada itu orang puan ada orang lelaki ni malulah orang puan tanya aib mandi tu. Lepas tu Rasulullah jawab lah. Apabila aib mandi tu banyak alik puan makanya anak tu banyak menunggu kepadanya lah puan tu. Kalau air mandi tu banyak alik lelaki banyak anak tu nunggu ke lelaki. Tengok anak tu nunggu siapa banyak air mandi tu. Air mandi tu kena pada kasih masa tu lah. Air mandi puas mana capur setitik dia setitik sama setitik tapi masa dia keluar tu banyak ke sedikit. You kan jumlah dia keluar tu. Masa tu. Kalau keluar banyak anak banyak nunggu ke tu lah. Habis kalau tu maknanya oleh orang lelaki pun ada air mandi, orang perempuan pun ada air mandi tapi air mandi puas tak serupa. Dan sebab air mandi bagi tu jatuh. Air mandi jatuh pacar. Amal di puai tu dak. Dan dilebihkan pula mana ditambah pula. Dilebih pula jika ia perempuan tu. Lebih pula jika ia perempuan dengan haid. Jadi kan mana ditambah pula di atas lelaki. Gapo dia tanya? Jika ia badal perempuan. Kalau sekiranya ialah orang tu puai tak boleh lebih tambah haid mana orang puan ada haid, orang lelaki tak ada haid. Sebab tu orang lelaki tak tu tak beranak. Lepas tu dia mau tubik berita katanya lelaki tu adanya tubik anak tu. Bohong ke? Ada, tu bohong aja. Tapi kuasa Allah boleh. Kalau tengok pada kuasa Allah boleh tak mustahil. Mengadak. Ada mustahil bang. Tapi padanya lah akal kitanya boleh. Tuhan nak buat haid tu maknanya buat sebabnya. Kalau Tuhan tak tu dia. Tu kadang-kadang orang puan ni tak rajin mari haid. Tak keluar air mani lagi, tiba-tiba mengandung je. Puai apa yang dia beranak maka termasuk balik gak. Sebab apa? Sebab kadang-kadangnya lahnya dia mandi. Ada ceritanya tu, cerita tu. Asal saya cerita dah, ada orang sebut cerita. Ada pak tu mandi dalam air kolam tu. Lepas tu keluar air mani. Lepas tu pak naik, anak tu mandi. Anak sekurang-kurangnya nak itu maknanya nebula. Nebula tu takluk tu. Nebula tu dengan 2 saat dengan mana serta. Dengan tu takluk 6 bulan tu. Kata 6 bulan tu dengan mana serta. Serta 2 saat. Serta 2 saat. Murah 2 saat mana 2 lahzah. Maknanya 2 saat mana 2 lahzah. 2 klik mata. 1 saat panggil saat tu masuk air mandi. Maknanya nebula cukup nebula. Kalau nebula nak tengok 2 lahzah pula. Lahzah pun lahzah air mandi capur air mandi laki puai tu. Maka air mandi laki puai tu berapa minit kita kata? 1 minit atau 30 saat masalah. Dia nak masuk capur tu. Nak boleh kau masuk tu maknanya makin ada masa ke? 10 saat ke? Ada. Itu ke? Apa masuk itu? Masuk kemudian lahzah beranak. Maka beranak tu ada secepat-cepat pun 1 minit 2 minit ke? Tu jari gitu. Balik kira tu 2-3 jam. Ada. Tu berarti lahzahnya tu capur air mandi dan lahzah ada lahzah tu lahzah berarti 2 bulan lebih. Ni bulan lebih. Ni bulan lebih apa minit tu. Nak kira dah.
Nak hukum kata dia balik beranak tu. Nak anak tu cukup ni boleh. Anak tu cukup ni boleh. Kerana apa? Kerana tak InsyaAllah duit beli wifi dah. Tapi tak beli lagi dah sebab esok cuti kelas pula ni. Esok nak pergi pondok sepupu dah. Nak beli hari ni sepuluh salah. Nanti beli semula insyaAllah. Topak dulu. Maknanya lah sunat cukur bulu hari-hari itu mazhab kita sebut dalam kitab Ayana. Bahasanya tak ada kira 40 hari sekali ke berapa puluh hari. Tak kira, yang penting diiktibarkan cepat lama tumbuh tu. Kalau nampaknya lebat ada cukur lah atau guting lah. Maknanya 10 hari ke 20 hari tengok. Supaya kat kuku sama ke? Kuku ke apa semua ialah sama. Kiranya lahnya banyak ataupun sedikit. Adapun janggut adalah mazhab kita Syafi'i adalah sunatnya sipel. Kalau cukur makruh. Tidak hari ada. Kita lah ni dah balah janggut. Hanafi wajib. Salafiyah ada wajib ke? Misal tu alahnya mazhab kita Syafi'i sunatnya ambil hak mana lebih. Ada hak mana lebih ni sunat kita ambil lebih ni. Ada. Bukannya sunat habis tu dah. Sunat ambil habis sikit-sikit. Tapi payah kitanya tak besok ke rata, pasal rata kitanya ada buatlah mana pun. Gitu. Bahkan tetapi jika ada ia kafir. Jika ada ia seorang tu kafir, orang kafir. Dihukumkan balik pada tumbuh bulu ari-ari. Dah. Orang kafir kalau dia tumbuh bulu ari-ari ya dah, balik dah. Mana boleh masuk Islam dengan sendiri dah. Jadi kalau seseorang sini dia masuk Islam dengan sendiri dia nak masuk Islam, kita tengok mu tumbuh lagi bulu ari-ari. Kalau tumbuh dah boleh masuk Islam sendiri dah. Kerana budak yang tu kerana kalau dia tak balik lagi, berarti maknanya dia tu kita tidak hukum gapo lagi. Nak Islam tak sah. Nak masuk Islam kecil ngucap kelimah tak sah. Dia kena balik. Tapi kalau dia tu muhak bulan hari-hari, keluar air mani, tak lagi. Keluar mari haid, tak lagi. Tapi bulan hari-hari dia dah tumbuh dah. Maka boleh kita hukum balik. Awal hukum balik, maka dia sah masuk Islam dengan sendiri dia. Boleh. Kerana apa? Kerana sukar mengembalikan kepada ahlinya. Tiada kepada anak orang Islam tu. Sebab kerana apa? Kerana susah. Payah mengembalikan nak hantar balik. Kalau dia tu kecil lagi, tak balik lagi, kita nak hantar balik. Hantar balik kepada ahli dia. Ahli dia kafir tu. Kalau kita hukumkan dia balik, berarti dia sah Islam dah. Mana duduk sekali Islam kita dah, berarti dia sah Islam. Tapi kalau dia kecil lagi, mung tak sah lagi masuk Islam ni, mungkin duduk mak mung dulu. Budak adik-beradik mung dulu. Nanti mung balik, marilah ngucap kalimah syahadah. Jadi susah pula nak hantar balik. Lepas tu hantar balik, takut besar-besar, tak mari pula. Sebab tu maknanya, dia luaskan bab ini. Bab masuk Islam, dimudahkan. Tidak diketat tak. Supaya kita menggalakkan orang Islam. Tiada hukum. Tiada tidak hukumkan kepada anak orang Islam, anak orang Islam tidak dihukumkan tumbuh bulu hari-hari itu dinamakan balik tu tak. Dan jika ada, bukan maknanya kepada tu atas badannya kepada ahli tak, bukan kerana sukar mengembalikan kepadanya tiada dan mengembalikan anak orang Islam, ataupun boleh juga tiada atas badannya kepada ahli tu ahlinya. Mana tiada sukar. Tiada sukar mengembalikan pada anak orang Islam. Tapi jadi jauh sikit lah. Kalau orang Islam, kita tak hukum balik lagi. Kerana apa? Kerana anak Islam, kita boleh hantar pak dia, tak apa. Hantar mak pak dia. Pas susah pun tak ada susah. Sebab dia Islam dah. Tapi kalau dia kafir, kita nak hantar balik. Mung dia macam tu ngucap kalimah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tiba-tibanya kita dah mu tak balik lagi, tak sah. Hantar klik komboris dia. Susah. Sebab tu beza dengan tu orang Islam. Orang Islam adalah tidak payah. Sebab tu kitanya tidak hukum balik lagi. Semata-mata tumbuh bulu hari-hari, tidak hukum balik lagi. Dan jika ada perempuan itu lagi kecil, mana masih kecil, lagi mana masih kecil, lagi mana masih kecil lagi sayyib, maknanya janda. Sayyib, janda. Murad sayyib di sini mazhab kita Syafi'i
Kalau tak salah mazhab lain serupa juga, adalah perempuan yang hilang darah dia sebabnya setubuh. Yang hilang bikir dia, yang hilang darah dia dengan subuh. Kalau dengan tangis, kalau dengan tajam haid, kalau hilang dengan sebabnya melompat, melompat rumah ini, melompat je hilang darah dia. Atau sebabnya kayu masalah, walai khinak dia masalah, dengan kayu masalah, naudzubillah. Ataupun dilahirkan tidak adanya darah masalah lahir mari, memang tak ada sifat darah, tak ada dah. Putus dah darah ni. Orang tua-tua sebut ada dua lapis. Hak darah hak dua lapis tu payah cari. Hak tu payah. Baliknya apa lama mahir tu je putus sendiri dah. Mahir tu je kada tajam tu je putus sendiri dah. Ataupun ada melompat pun itu dah. Hak darah hak satu lapis lagi tu, hak tu banyak ke ada berlaku. Tapi ada juga kada ada dia dahirkan diciptakan oleh Allah tidak ada darah. Maknanya jangan kita tertipu kada mari buat apa bini aku bukan darah ni. Zina ke tak? Jangan. Apabila kita nikah seseorang puan, tiba dia mana terdapat dia tidak ada darah, jangan kita sangka jahat kata dia zina. Ada, kerana boleh jadi kejadian dia tu memang begitu dah. Atau boleh jadi sebabnya haid dia tak tajam sangat ke, boleh jadi putus orang darah dia tu. Jadi banyak sebab lah. Jangan sangka jahat kata dia, sangka jahat gitu. Kerana apa? Kerana ialah orang tua-tua dulu apabila nikah, malam pertama tu dia ambil kain putih. Ambil kain putih, apa bawah. Apa nak cek tengok darah keluar ke tidak? Titik ke tidak? Kalau darah titik berarti ada darah. Tengok bagi tak ada darah berarti mana dia tak ada darah dah. Tak, tengok cek mana bini aku darah tak ada ni. Buat apa tak ada siti abuk ni? Tak ada nampak. Beratlah aku nak tipu dah, bini aku nak rogo ke dah, bini aku nak gini. Jangan. Kerana boleh jadi dia hilang tu dan sebabnya haid dah. Sebab haid, sebab lain-lain lagi. Sebab tu ngajilah, kalau tidak kita tertipu gitu. Pas pagi esok tanya, bini mu malam tamu darah banyak tak? Darah apa? Mu tak tahu ke? Darah tu lah darah dia. Tak ada, aku tengok tak ada. Mu kena dah. Dah. Dah tipu kita dah. Kita mu kena dah, nak tipu dah bini mu berat dah. Jangan. Ada. Jangan, sebab tu kalau boleh jangan cerita ke orang. Ada tak ada jangan cerita ke orang. Kerana apa? Kerana boleh jadi dia tu kejadian dia memang tidak ada dah darah tu. Di situlah, tapi waliknya adalah. Waliknya ada. Habis kalau tu maknanya sayyib. Sayyib maknanya jahiliah darah walaupun dengan zina ke, walaupun dengan binatang ke, dengan putih lah. Subuh dengan zakat lah. Walaupun dengan binatang ke, walaupun dengan zina ke. Itu sayyib dah. Iaitu di sini iaitunya perempuan yang kecil yang sayyib tu, iaitu sayyib yang dibotikan, perempuan yang dibotikan pada kubul hadapan, bukan belakang. Hadapan tu. Jikalau dengan zina, mana walaupun dengan zina sekalipun, atau ia tidur, mana tidur ke tak khabar, mana tidur, jadi mana tidur tak kesedaran orang boti dia, pertama gitu. Mana tidur, apa tidurnya hilang, mana tidur tidak kesedaran orang boti dia. Bangun-bangun tengok orang ni banyak orang nak ubat lali. Apa orang nak ubat lali ke? Banyak kita tengok filem-filem ni tengok. Dia nak kena apa ada puan ni tak tahu apa yang mau buat ubat dah. Ubat. Bangun-bangun tengok basuh pelik kau mana ni? Cek tubuh badan dia basuh ada apa ni? Tak. Apa merah-merah ni masalah. Dia cek tengok. Apa orang rogo dia dah. Tapi tak khabar. Tu ya dah tu. Dah dia tak kira sedara tak sedara tak kira, yang penting hilang darah dia dengan dibotikan walaupun zina ke atau tidur tak khabar ke atau dia gagah dia paksa. Orang rogo dia paksa. Pergi tangan pergi kaki masa ni. Nauzubillah. Tu dia katakan sayyib. Kalau orangnya paksa, makanya kita nak lawan, wajib lawan. Orang puai kalau orang yatim orang mana mari nak rogo dia wajib lawan. Mati syahid. Ada itu pendapat jumhur ulama yang muktamad adalah yang mati syahid. Mati sebabnya kita jaga nyawa kita, jaga malu kita, ada mati syahid. Supaya orang mari nak rapah harta kita, nak telefon kita masalah. Yang mari rapah nak telefon kita jaga telefon. Mati tak ada telefon harga 100 riyal ya. Ada mati syahid. Kerana jaga mati, kerana jaga harta ada mati syahid. Kita tak beri dia mati syahid.
Kalau dia tak masalah. Tapi ialah kalau lawan mati syahid walaupun harta sedikit sekali pun. Siapa orang zina? Orang nak bagi rogo tu. Ni kadang-kadang mari nak rogo dia tanya, tak boleh. Mati tu adalah mati masuk neraka tu sebab apa? Sebab orang tahu dah orang nak bunuh. Kalau lawan orang bunuh. Lepas tu tiba-tiba tak pas tangan. Dosa besar tak ada. Hak kita lepas tu dosa besar. Kalau orang mai paksa nak zina, kita boleh gagah, boleh kita lawan sampai mati tak kira dah. Kita boleh lawan, kita cari boleh lawan, kita tak lawan, hukumnya dosa besar zina. Itu pendapatnya muktamad. Cuma ada setengah ulama saja. Ada setengah ulama katanya kalau sekiranya orang paksa, kalau kita duk lawan dia sampai mati tahu dah mudarat, mati maka haruh. Itu kata setengah ulama. Tapi jumhur ulama tidak haram. Kerana dua perkara. Ada. Kerana ulama katanya dah dua perkara saja yang orang paksa kita tak boleh serah. Orang paksa yang kita tak boleh serah adalah dua perkara, iaitu yang pertama bunuh nyawa, bunuh diri sendiri ke, bunuh orang lain ke, bunuh nyawa. Yang kedua adalah zina. Maka zina samanya ada orang tu zina dia zina orang adalah tak boleh buat dua benda ni. Hal lain boleh buat. Orang paksa semua tak hukum, boleh semua tak hukum, tapi hati jangan semua zahir saja. Tu dia. Hak tu boleh. Orang tu paksa minum arak boleh, orang paksa makan babi boleh. Hak selain pada dua ni boleh semua. Tapi dua ni tak boleh zina dengan bunuh orang. Pas kalau kitanya lepas tangan. Tak, kita tak lawan lepas. Takut. Orang puannya dia takut ni, takut calar muka dia. Pisah duk muka dia tu ke. Orang nak rogo dia tak, kalau lawan-lawan, kalau mati tak apalah, kalau tak mati hang muka habis hulu, malu kok orang lagi ni, siapa nak pula. Just lepas tangan. Lepas tangan tu lebih malu pada hanu lagi. Masa duk orang nak rogo dia memang mikir hatu dah. Syaitan mari ke. Pas ada tu Allah. Gimana malu seumur hidup. Baik kalau muka ada no kelar orang ke no gaponya, malu sebentar saja. Tapi selepas tu tidak malu dah. Tapi kalau dia rogo adalah mati, tu adalahnya malu sampai bila tu. Mati pun. Jikalau daripada zakat binatang sekalipun, walaupun dengan zakatnya binatang sekalipun, maya beruk lah. Ada sebab orang ni maya beruk. Sekalipun. Lepas tu kalau lah ni main dengan hak palsu tu. Mana lah ni banyak main palsu. Main hak palsu tu. Yang main hak plastik main tu. Hak tu tak lah. Hak tu tak. Kerana hak tu boleh tak panggil. Hak tu tak panggil boti tak. Hak tu zakat palsu. Hak tu zakat palsu adalah dinamakan boti tak. Hak tu salah main dengan kayu, main dengan buah. Supaya main buah-buah tu. Supaya tu. Dari Yahudi panah buat banyak Korea, Jepun yang buat tu untuk apa oh jahat sungguh ni. Deh. Baru ni nampak Facebook rasa. Di Kemoja pun ada jual dah. Jual dalam Facebook tu. Orang main. Baju dalam Facebook. Tu dak dah. Ni masalahnya zina, tidur rahbar, gagahi atau zakat binatang. Hak nu apa sudah. Maka dinamakan sayyib. Jadi ketika itu nama sayyib dah. Nama sayyib dah. Apabila hidayah bikir dia dengan cara wati sama zina sama apa pun adalah hukumnya sayyib. Bersalahan jika diwati pada duburnya. Jadi baranglah dimikir itu. Panggil sayyib dah. Mana secara tu panggil sayyib. Tapi muhsan tak lagi. Tak panggil muhsan lagi. Muhsan tak lagi. Muhsan adalahnya tak ada muhsan lain. Kita kadang duk tukar. Muhsan atau muhsanat. Muhsan adalahnya perempuan yang sudah diwatikan oleh suami dia dalam nikah yang sahih. Apa dia sudah setubuh dengan tok laki dia dalam nikah yang sahih baru muhsan. Muhsan dah nikah yang sahih. Kalau nikah tidak sahih atau zina tak panggil muhsan lagi. Orang tu biasa setubuh dah tapi setubuh dalam nikah yang tidak sah. Tak panggil muhsan lagi. Kerana muhsan adalah hukumnya no rajam sampai mati. Muhsan kalau zina rajam sampai mati. Nak panggil muhsan dia kena wati dalam nikah yang sahih dah. Walaupun sekali. Panggil nama sayyib. Adapun muhsan belum lagi. Bersahan dimikir itu dimikir katanya lah perempuan yang diwatikan pada kubur tu panggil sayyib. Bersalahan jika diwati pada duburnya. Hak belakang. Atau dijadikan dengan ketidakan bikir. Tu lagi tu lahir tu mari tak ada bikir, tak ada darah mula lagi. Atau dengan kuku atau mana pecah dengan kuku. Hilang sifat darah dia dengan sebab kuku, main kuku masalahnya.
Pasal gata apa ya kuku masuk, kuku panjang ke. Hilang kuku. Atau keras haid, mana tajam haid. Haid tu kerah, maknanya ialah haid tu alahnya tajam sangat. Pedih sapanya luka. Hilang. Atau dengan dimasukkan suatu yang lain daripada zakar. Masuk suatu lain zakar ni sini. Seperti alat palsu tu lah. Dah alat palsu tu lain daripada zakar. Seperti anak jarinya misal, seperti anak jarinya atau lain-lain lagi, maka dihukumkan segala perkara itu bikir juga hukum bikir lagi tu. Itu panggil hukum bikir lagi. Tafriq tak lain hukum bikir, maka memadalah diamnya itu izinnya. Maka memadalah diamnya itu ialah izinnya. Nyonya perempuan yang tu hilang itu tersebut tu. Kalau tu maknanya diam tak apa dah. Tanya darah. Ada darah. Saya dah hilang dah darah. Buat apa? Haid mari tajah hari tu. Dah hilang dah. Dah. Luka dah masalah. Bahkan mana idrab ibtali, nak batalkan hukum tadi. Bahkan jika memberi tanda diamnya itu akan enggannya seperti bertiak. Ni. Ini batas ni lah. Mana hak diam, kalau diam senyap. Kalau senyap, tu panggil izin dah. Diam izin. Guna ya. Ayah nak nikah ayah dengan tu abeli kita ni. Ada. Senyap. Tu. Dia dah madai dah. Bahkan tetapi jika memberi tanda diamnya itu akan enggannya. Tapi diam-diam pun ada yang beri tanda-tanda katanya tak mau. Tak nak enggan. Tak mau. Jadi dah diam-diam pun ada tanda-tanda tak sih. Misalnya seperti bertiak. Ada. Tu ini mana murat tiak siman tu bi air mata. Tu bi air mata. Deh, ya nak nikah dah ni. Tu bi air mata. Air mata tak sih ni. Ada. Tu bi air mata ni kalau kita tak sih ada juga kadang gembira sangat. Ada. Gembira sangat kadang dia syukur bi air mata jaga, tu jaga. Kalau kita tiak tu maknanya ada arti dia. Tu bi air mata tu ada arti dia. Arti tak nak masalah. Banyak kayak gitulah. Tiak masalah ada tanda-tanda diam-diam pun tiak. Jawab dak tapi tiak. Atau menangis mengaudi bau tubik suara. Kalau tiak dia panggil tubik air mata saja. Tiak tubik air mata itu bahasa Melayu. Kalau tiak tapi kalau bahasa kecil ni tiak tubik suara tiak agak itu bahasa lah ni. Bahasa lain tiak pun tubik air mata. Dan menangis ada suara. Tapi ada lagi kitab maknanya tiak maknanya tubik air mata saja. Tiak. Buat apa dok tiak? Dok tiak tubik air mata tu. Atau menangis tu tubik suara. Ada tubik suara. Jawab dak. Ini sebab apa ke? Dia nak jawab takut pak marah. Duk nangis tu. Nangis. Atau memukul pipinya, duk menapa pipi dia. Tak sih dia. Ni orang Arab ni. Ada banyak Arab gitu kali. Kalau orang kita jaga kalau menapa sendiri. Ada. Nanti jaga. Kenapa? Metok sunni ke kenapa? Atau lainnya tersebut? Lain tersebut. Tidaklah diamnya jadi izinnya dak. Dah terpanggil jawab jikanya. Maka tidaklah diam itu memberi arti dia izin dak. Kerana diam adanya diam cara lain. Kalau diam hak diam senyap sungguh tak ada tiak, tak ada gapo. Izin dah. Cuma memang hati dia ada juga hati dia tak sah tu. Hati dia tak apa nak nikah tu. Tapi diam tu je dah izin dah. Sebab tu orang puas kalau dia tak sah jelas tak sah dah. Ataupun tiak itu adanya tanda-tanda tak sah. Kalau diam saja adalah namanya izin dah. Dia izin dah tak boleh buat apa dah. Sebab tu nak panah dulu. Dia habis dah tak boleh dah. Dia akad nikah dah tak boleh dah. Habis maka jika ada perempuan itu kecil lagi sayyib. Kalau dia tu dah perempuan tu kecil lagi. Lain pula sayyib dah janda dah. Lagi akilah yang cidik dah. Yang akil dah. Tidak harus seorang ini tak sah. Tidak harus lain pula tidak sah. Tambah gitu. Kerana tidak harus ni keadaannya sah. Tidak harus ini lain pula tidak sah. Seorang mengkahwinkan iaitu wali dia. Seorang wali mengkahwinkan dia. Kalau sayyib tak boleh. Sama ada bapaknya atau nenek. Tak kira dah. Ni. Kalau kecil atau sayyib tak boleh. Ingat boleh nak paksa tak boleh ni. Ni ada berlakunya seorang tu. Yang nikah pak dia paksa dulu. Lepas lah ni. Dia kerti hukum duk dengan ustaz-ustaz. Duk dengan ngajar semua okay? Duk ngajar. Tak segala ngajar-ngajar tahu obat ni. Tak boleh. Syirak dah. Puan tak tahu pak gua ni anak ramai dah. Nampak mana orang besar-besar dah nak boleh natu dah. Apa pak gua
Sekiranya masa nikah dulu, pak tak tahu. Pak je tak tahu, tanya ialah anak dia dah dirogo ke dah. Dah zina. Pas budak tak ngaji tahu ke apa pak paksa suruh nikah. Dia tak sih. Ya tak sih. Sedekah dia dah janda dah. Dah hilang darah dah. Tak sah tu. Pas pak guna anak ramah dah. Ada. Masalah ni. Sebab tu nak ngaji. Tak ngaji masalah. Ada jangan suami tu dan nikah dah. Lepas tu pura tu pergi dakwa. Masa dulu saya hilang dah. Hilang darah. Makanya lah dakwa seorang tak ditimbulkan oleh syarak. Tapi syaratnya jangan suami tu tasdik percaya. Kalau suami percaya habis. Tapi aku tak percaya mu. Lawakmu. Mu nak aku dengan sini. Jangan percaya sudah. Tak ada saksi. Saksi mana? Tak apa. Yutafaru fid dawam mala yufaru fil ibtida. Tapi syaratnya jangan suami itu elahnya tasdik dia percaya dia. Mengkahwinkan dia sama bapa atau nenek tak kira. Istimewa pula lebih-lebih lagi. Istimewa pula mana pada tidak sah nikah. Istimewa lebih-lebih lagi tidak sah nikah. Lebih lagi pula. Yang lain daripadanya keduanya, lain padanya pak dan nenek tu. Pak nenek pun tak boleh nak paksa. Min babi aulanya tu maknanya istimewa lah. Min babi aula adalah yang lain padanya pak atau nenek. Maknanya tidak sah lah. Melainkan ni kemudian pada balik dan izinnya hanu balik lepas tu izin. Kalau mana perempuan yang kecil lagi tapi fikir dah hilang dah. Alih dah. Ingat kalau anak kecil lagi, anaknya umur 7 tahun, 8 tahun. Tapi sifat darah tak ada dah. Sifat darah dia tak ada dah. Kita nak paksa tak boleh. Dia walaupun kecil lagi tapi balik tapi dah sayyib tak boleh dah. Dan sebab kalau balik tapi sayyib pun sama juga. Sebab tu nak tunggu balik dan izin dua tu. Tunggu dia balik lepas tu izin baru nak paksa. Dah nak izin dah. Pada izin tak paksa lah. Tu dia. Dengan katanya izin pula tak lu. Izin dengan katanya kata puan tu. Kata mana yang sore? No sore. Boleh ke ayah nak tu nikah ayah dengan beli kita ni? Ya saya setuju ayah. Ikut ayah dah. Ada. Dah. Mana no sore gitu. Kalau katanya kalau tidak sore tak boleh. Tidak sore tak boleh. Jangan sore. Kalau duk senyum saja tak ada. Kalau hangguk kepala tak ada. Setuju tak? Tak ada, yang sore. Jelas. Nyata-nyata dan lidah dia. Habis dan jika ada yang ia kecil. Okey tak? Sikit ke. Dan jika ada ia perempuan itu kecil. Lagi sayyib. Kecil lagi pula sayyib. Lagi gila pula. Kecil lagi. Sayyib pula. Sayyib makna tubuh dah. Lagi pula gila. Maka harus bagi bapa dan nenek itu mengkahwinkan dia. Dah harus. Sayyib dah. Balik dah. Cumanya gila. Apa gila? Maklum dah. Lama dah. Maka harus bagi bapa dan nenek mana tahu dan mana tahu. Kerana situ tak boleh dan dua wali sorenya. Dan mana atau nenek dia itu mengkahwinkan dia akan perempuan yang kecil tadi tu. Tiada harus hakim. Mana tok qadi itu dak dah. Tak boleh mengkahwinkan. Tiada hakim dan tiada apa ada. Hak boleh nikah dia pak dia atau nenek dia saja. Kalau sayyib gila. Kecil. Kecil lagi. Gila lagi. Tu dia. Pak nenek saja jangan boleh. Hal lain tak boleh. Kita tunggulah hal lain. Dan jika ada ia sayyib lagi balik, lagi gila. Apa hal tu lah ni? Kalau ia sayyib, lagi pula balik dah. Maqabil hasan ni hak tak balik lagi, hak maqabil lagi kecil. Kalau siwanya dah balik tapi sayyib, lagi pula gila. Maka bagi bapa jenis harus bagi bapa dan hakim. Kalau balik bapa pun boleh, bapa dan tamak air dan nenek. Maklum dah dua ni. Yang dua tak boleh tinggal. Bapa atau nenek. Dan hakim dan boleh juga hakim.
Mengkahwinkan dia tiada lain yang lainnya lain padanya 3 orang tu. Lainnya lain 3 orang tu. Mana 3 orang ni boleh pak, nenek atau hakim. Bila apalah balik. Jadi masalah hakim dah ingat. Hakim apalah baliknya. Kalau dia tu ilahnya balik dah, gila, sayyib boleh. Kalau kecil lagi, pak dengan nenek haja boleh. Nenek tu mana tu hakim adalahnya no balik dulu. Mana apa ayah nak ingat ni? Ngaji sendiri baca kita ingat tu ayah. Tetapi jika hakim mengkahwinkan dia akan perempuan sayyib tadi, sayyib yang balik yang gila tu, tiada harus tiada harus. Kalau sekiranya hakim tu mengkahwinkan, mana hendak? Mengkahwin mana hendak? Nak, mau. Kalau hakim tu mau nak mengkahwinkan dia, tidak harus, lain pula tidak sah. Dabik, tidak harus. Mana pula tidak harus lagi. Tidak harus mana tidak harus lagi. Tidak harus lagi, nak tunggu dulu. Tidak harus lagi, melainkan dengan syarat apa? Nyata hajat perempuan tu kepadanya nikah. Nak tunggu dulu. Kalau hakim nak nikah puai tadi, puailah balik, sayyib, gila, maka adalah tak boleh nikah lagi kecuali nak tunggu nyata hajatnya dulu, hajat nak nikah dulu. Kalau tak nikah, ada masalah masa nak tunggu. Maknanya adanya tu sakat dah. Pihak hakim nak nikahkan sayyib, gila, yang balik, dia kena ada hajat dulu. Kalau tak nikah lagi, siapa nak jaga ni masalah orang gila. Tak. Mak pak tak ada dah masalah. Mak pak tak ada. Tiba-tiba dia tu balik sayyib gila pula. Makanya perlu kalau tak nikah tak ada orang jaga dia. Susah nak orang nak jaga semua. Maklum dah orang yatim nak pergi jaga tina ni payah. Kalau tak nikah susah nak jaga ni, buku aurat ke buku apa. Kalau tok laki dia tak apa. Caranya cari tok laki seorang. Tu comel jangan. Tapi gila masalahnya. Nak cari yatim seorang. Ada untuk jaga dia. Boleh. Berhajat nak tengok keadaan dulu. Kenapa ke Tok Qadi lah nak tengok keadaan dah. Tengok. Nak tunggu. Kalau tak ada tak berhajat lagi, tak sah. Nampak budak ni dah berjuru, tak ada gapo pun. Dah umur tak ada kena ada gapo pun, dah gila cara dia nya, tak ada gapo. Dah. Dia buka aurat tak dosa lah, tapi nya maklum dah tina buka aurat apa tu. Mana tunggu tu. Bersalahan bapaknya dan neneknya. Tafriq bersalahan. Tiada, jadi maka tiada disyaratkan baginya bagi bapa atau nenek dia. Tidak disyaratkan baginya bagi puai tu. Hajatnya hajat puai tu. Jadi pada nikah. Tidak disyaratkan baginya hajatnya tengok baginya hajatnya. Kalau tak ada hajatnya jangan. Tidak syaratkan baginya puai tadi ada hajatnya hajat nikah. Tak syarat dah nak hajat nikah dulu ke apa dak. Boleh. Tak ada berhajat ke, ada hajat tak ada hajat tak kiralah boleh nikah lalu tu. Habis. Dan jika ada perempuan itu sahaya. Kalau puai saat ni itu ialah kena pada sahaya yang bukan mubaa' atau mukatab. Sahaya tapi bukan mubaa', bukan mukatab. Mubaa' lepas dah yang dimerdekakan penghulu dia separuh hari masalahnya. Adapun mukatab yang dia akad kitabah, akad bayar asing kepala tu untuk mula dia. Bukan dua ni dak. Maka bagi hendak penghulunya tiba-tiba hendaklah oleh tok ngulu dia, saya tu mengkahwinkan dia. Nampak tok ngulu tengok nak nikah dah ni. Tak nikah susah ni. Dah itu dia. Aku tak agak dah. Masalah. Puan nampaknya lah nafsu kuat ni masalah. Ada, aku pun tak agak dah. Jadi berhajat tengok keadaan dah. Hajat nampak nak nikah dah, nak cari suami dah dia. Maka harus ia penghulu mengkahwinkan dia hamba sahaya tadi, sama ada ia sahaya kecil atau besar, tak kira lah. Kecil mana belum balik lagi, besar dah kira. Sama ada bikir atau sayyib, tak kira dah. Sama ada akil atau majnunah, gila, tak kira. Sama ada mak anak yang sudahnya tu dapat anak, yang sudah tidur oleh tok ngulu dapat anak. Mak anak adalah selepas tok ngulu mati dia jadi merdeka dah. Mak anak lepas dah panggil umul walad. Umul walad panggil mak anak adalahnya seorang hamba yang sudah ditidurkan oleh tok ngulu dia ataupun ayah tok ngulu dia dapat anak, tu panggil mak anak. Maka hamba ini sama kira mak anak tak mak anak boleh nikah. Kita tidur dengan dia, dapat anak seorang dua orang tak kira lah. Tiba-tiba kitanya nak nikah dia kepada orang lain boleh. Tapi ada syarat-syarat dia tu. Lepas dah syarat-syarat nak nikah dengan hamba tu. Nikah sama hamba dia atau orang merdeka ada syarat-syarat dia.
Atau mudabbar atau hamba sudah dia taklid merdeka dengan mati tok ngulu. Anti hurrun kalau puas. Anti hurrun anti hurratun ba'da mauti. Awak merdeka selepas aku mati. Sama ada izinnya sahaya atau tidak? Tak ada izin tak izin tak kira lah hamba. Tak ada hak. Hadis. Maka jika menuntut sahaya itu akan penghulunya mengkahwinkan dia, tiada jadi maka tiada wajib ia penghulu memperkenankan tak. Tak wajib dah. Hak dah ambil sini tak wajib rujuk dah. Hamba tu ada. Tuan nikahlah saya ada jumpanya seorang lelaki yang baik, seorang lelaki gini-gini. Tak wajib penghulu dia terima, tapi sunat, bukan sunat lah. Kalau minta sunat. Minta sunat. Wajib tu tak. Jadi tak wajib sini selama mana tidak membawa kepadanya zina. Tak wajib selama tak membawa kepada zina. Kalau membawa kepada zina, kalau tak nikah bawa kepada zina maka wajib. Tu wajib tu. Tu tambah situ manis selama mana tidak membawa kepada zina. Atau selama mana tidak takut zina. Tak takut zina maka tak wajib. Kalau takut zina wajib. Kalau tak nikah lagi budak ni zina dah. Wajib masa tu. Wajib timur. Dan jika ada ia sahaya itu badal. Dan jika ada ia sahaya itu tiada harus bagi penghulunya sekalipun. Makna walaupun sahaya itu tidak harus, ini tidak harus wati. Nak tambah itu. Tidak harus wati bagi penghulunya sekalipun. Walaupun ialah hamba tadi tidak harus penghulu dia wati. Ini semua hamba tu adalahnya harus bagi penghulu dia wati dia. Tiba-tiba ada sebab tertentu makanya tak harus bagi penghulu tu tidur. Sekalipun tak wajib terima juga. Maka apabila tidak harus wati, apabila tidak harus wati, berarti maknanya perempuan itu nak nikah lah. Tunggu betul tak? Kerana apa? Kerana penghulu nak tidur tak boleh dah. Kalau nyata penghulu dia boleh tidur. Nak jaga dia pada takut dia berlaku zina, mana boleh tidur dengan hamba tu. Ini dah harai dah. Penghulu dia tidur dah. Wati dah. Maka ketika itu sekalipun tak wajib terima lagi. Itu situ. Tak wajib terima lagi. Lepas lagu mana panggil tak wajib? Mana haram bagi penghulu tu wati tu? Dan ada sebabnya adalahnya hamba ini bini orang dah. Bini orang. Kalau bini orang kalau bini orang maknanya nikah apa? Mana caranya? Bawahnya ialah hamba ini dia panggil bisa ke nak bisa? Iaitu sahaya itu dua adik-beradik. Jadi sepertinya sahaya itu ada dua adik-beradik. Ada adik ni. Ini dia ada dua adik-beradik. Lepas tu penghulu tu seorang. Lepas tu ada adik-beradik ni ilahnya puai belakang. Penghulu yang sama. Maka apabila penghulu tidur salah seorang pada seorang ni, tak boleh tidur seorang lain. Kerana adik-beradik. Soalnya semua dapat nikah dah. Kalau dia tidur seorang ni, dia tak boleh tidur hari ni dah. Anak mari tu masalah. Ada? Kalau dia tidur seorang, maka hari ni hamba yang diwatikan oleh penghulu dia, hari ni tak boleh wati dah adik-beradik. Atau mak dara dengan anak dara. Hari ni mak dara ni anak dara. Lepas tu penghulu tidur dengan mak dara, tak boleh tidur dengan anak dara dah. Tidak. Maka ketika itu dia panggil salah seorang tu harai di atas penghulu dia tidur dah. Tiba-tiba hak ni yang mari minta ada tuan nikahlah saya dengan nikahlah saya, carilah suami saya. Kerana saya duduk dengan tuan pun ialah tuan tak boleh dengan tidur dengan saya juga masalah. Maka tak wajib terima juga. Walaupun harai atas penghulu tidur dengan puan tu sekalipun tak wajib dia terima untuk nikah tu, tak wajib. Hamba dia nak nikah tak sini nikah ikut dia lah, walaupun harai tak harai pun masalah wati suku. Habis itu. Nak tulis tu, kalau tidak tak nak. Seperti adik-beradik. Seperti perempuan itu tu sahaja itu dua adik-beradik. Tulis gitu apa dah. Baik dah. Atau mak dengan anak. Siapa? Dah anak dia tak boleh dah. Boleh dah. Tetapi sunat ni bersungguh pun kata tak wajib, istidrak padanya tidak wajib. Tetapi sunat bahawa jangan ia anggan, ia sayyid tu. Ia penghulu anggan pada mengkahwinkan dia janganlah. Kerana apa? Kerana memeliharakan daripadanya jatuh. Ini oleh sahaya tu. Dan memeliharakan daripadanya jatuh jadi oleh sahaya tu. Yang tiada segi jatuhnya mar berlaku.
Jatuh cinta mana berlaku waqa'ah. Mana berlaku pada benda yang tak sepatut. Enggak boleh duk zina, duk main dengan jatuh itu. Nikah dah. Habis dan harus bagi penghulu itu mengkahwinkan sahaya perempuan laki-laki. Tengok. Dan dengan yang kurang yang tiada kupu bagi sahaya sekalipun. Wallahu alam. InsyaAllah wifi tak boleh beli lagi dah. Sebab esok nak musafir pergi pondok sepupu pula. InsyaAllah nanti kita sambung ngaji dengan esok. Malam ni insyaAllah. Seperti ni malam ni baca seperti biasa lah. Cuma esok tu kita cuti pula. Musafir insyaAllah lah. Nanti apa